bandingkanlah dengan ayat-ayat dengan surah-surah yang lain ketika mana dalam solat. Ketika mana dalam solat ni tuan-tuan puan-puan, kita membaca dalam rakaat yang pertama, surahnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Lebih panjang dari rakaat yang kedua. Sebab itu kita membaca contohnya surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama. Dan rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Ikhlas. Manakala dalam surah Al-Kawthar ini, surah yang terpendek, seharusnya dia dibaca pada rakaat yang kedua, bukan rakaat yang pertama, dan digandingkan dalam rakaat yang pertama tu surah yang lebih panjang daripada Al-Kawthar lah. Dan dari sudut turutannya pula, tidaklah kita membaca Idza Ja dulu, kemudian rakaat yang kedua baca Al-Kawthar, itu tidak. Sebab yang lebih tinggi, yang lebih awal maka diawalkan, dan surah Al-Kawthar ni boleh digandingkan dengan surah yang setara dengan dia yang pendek seperti mana Quraisy, Ila fi Quraisyin, ataupun Wal Asri, ataupun Alam Tarokai, ataupun yang paling dekat dengan dia Ar-Ra'ai, surah Al-Ma'un. Jadi itu semua sikit sebanyak lah yang berkaitan dengan aturan dalam sembahyang. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita akan menekuni surah Al-Kawthar yang mempunyai dua maksud. Satu, Kawthar ini telaga yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad. Dan yang kedua, Kawthar ini juga memberi erti nikmat yang banyak yang telah diberikan. Jadi, walaupun pendek, tapi mempunyai banyak pengajaran yang insyaAllah kita akan ikuti pada hari ini, sebahagian daripada intisari dan kandungan tadabbur surah Al-Kawthar ini. Ini antara intisari lah. Nikmat adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Semua itu ketentuan, sama ada buruk ataupun baik, itu adalah ketentuan dari Allah. Senang dan susah adalah satu ujian. Kemudian ada disebutkan dalam ayat ini arahan ataupun gesaan untuk melakukan ibadat sembelihan. Dan seterusnya da'ayah orang kafir ini berterusan. Tetapi walaupun berterusan ini, kata Allah Ta'ala, mereka itulah orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhirlah, selawatlah banyak-banyak kepada Rasulullah untuk kita mendapat rezeki datang ke telaga Kawthar, merupakan telaga yang besar, yang sesiapa yang minum dari telaga berkatan tidak akan dahaga selama-lamanya. Ini adalah intisari surah Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami a'tainaka, telah mengurniakan kepada kamu Al-Kawthar, telaga Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka semayanglah, berselawatlah, semayanglah. Fasalli ni daripada perkataan solat, solat, yang memberi erti semayang pun dia, selawat pun dia juga. Fasalli li rabbika, maka semayanglah kamu, li rabbika, untuk Tuhan kamu, kerana Tuhan kamu, wanhar, dan kamu sembelihlah, sembelihlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang memusuhi kamu, wal abtar, dia itulah yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Al-abtar ni terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Surah Al-Kawthar, surah yang terpendek, ayatnya simple je, pendek saja, ringkas saja, tapi mempunyai makna yang besar.
Jadi ini surah ni surah, ada yang ulama mengatakan Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Ada segelintir ulama yang mengatakan itu adalah surah yang diturunkan selepas hijrah. Surah yang diturunkan selepas hijrah disebut sebagai uh, surah Madaniyah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah, surah Makkiyah. Makkiyah ni bukan bermakna diturun kat Mekah, kan? Tapi selepas hijrah. Makkiyah, Madaniyah, Madinah bukan bererti dia diturunkan di mana, bererti diturunkan selepas dari hijrah. Itu kita dah lihat terjemahannya, kan? Sebab turun kepada surah ini. Kalau dilihat kepada sebab-sebab turun surah ini, dilihat lebih kepada surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Adapun yang mengatakan selepas daripada hijrah itu kerana ada perkataan sembelihan kat situ. Kerana sembelihan-sembelihan ini tak berlaku di Mekah. Kan? Maknanya ibadat sembelihan korban ni, ibadat sembelihan tu dilakukan selepas ataupun ketika baginda menunaikan ibadat haji. Kan? Ibadat umrah, ibadat haji lah. Jadi maknanya selepas daripada hijrah lah. Itu dua pandangan ulama, tetapi ada kecenderungan kepada mengatakan bahawa ini adalah surah Makkiyah. Jadi ketika mana di Mekah kita mengambil surah ni daripada perspektif surah ni diturunkan di Mekah. Orang kafir Quraisy menganggap Rasulullah lemah dan pengikutnya sedikit. Mereka dibuli oleh orang Quraisy, orang Islam dibuli, diperlakukan, diboikot. Dan antara isunya ialah orang kafir Quraisy merasa gembira dengan kematian dua putera Rasulullah iaitu Qasim dan Ibrahim. Jadi seorang orang kafir Quraisy yang bernama Wa'il, dia sebut kepada Rasulullah Al-Abtar, 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 Al-Abtar. Maknanya orang yang terputus rahmat dari Tuhan, orang yang terputus rahmat. Perkataan yang bersifat penghinaan. Mungkin kalau dalam bahasa Melayu ni macam apa, telukup, celaka, ataupun perkataan yang seumpama dengannya lah. Yang nak merendahkan, memaki hamun pun ada, dan menganggap Rasulullah orang yang tidak mendapat rahmat daripada Tuhan, orang yang kurang bernasib baik lah, gitulah. Dan kafir Quraisy juga bersukaria ketika mana orang Islam ditimpa musibah. Ini merupakan satu tekanan terhadap Rasulullah ketika mana serangan bertubi-tubi, tentangan yang begitu hebat yang diberikan oleh orang dikemukakan oleh kafir Quraisy. Lalu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala dah bagi nikmat yang banyak kepada kamu. Kausar. Allah Ta'ala akan bagi telaga Kausar kepada kamu. Disifatkan telaga Kausar itu begini-begini, nanti kita akan bincangkan. Kemudian orang yang memusuhi kamu itu orang yang abtar. Orang yang terputus rahmat dari Allah Ta'ala. Ini nak cerita semangat yang ditunjukkan, kata-kata semangat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad supaya teguh pendiriannya, supaya kuat dan supaya tidak goyah dengan apa-apa bentuk serangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Jadi kita baca surah ni dengan semangat itulah. Kita baca surah Al-Kawthar ni sebab nak cepat habis. Sebab surah yang paling pendek, surah favorit kita. Sebenarnya surah ini adalah surah yang nak bagi semangat kepada Rasulullah. Kata orang kafir Quraisy ni tak ada apa. Mereka kata, mereka kutuk, mereka hina Islam, mereka kata macam-macam, tak berhenti-henti. Mereka lah yang terputus rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu antara hadis yang menyebutkan tentang perkara ini, yang menjelaskan tentang bagaimana turunnya surah Al-Kawthar ini, ketika mana dia baginda duduk bersama-sama dengan para sahabat. Lalu um, beliau menundukkan kepalanya. Kepala. Kemudian selepas tu baginda mengangkat kepala. Tunduk kepala tu berarti Rasulullah telah ataupun sedang menerima wahyu. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bagaimana Rasulullah menerima wahyu ni ada 6-7 cara Rasulullah menerima wahyu. Salah satunya ialah dengan cara Rasulullah terdengar bunyi yang kuat macam bunyi loceng. Macam bunyi dia jadi bingit kepala. Macam itulah. Bukanlah sampai pengsan tak, dia rasa bingit kepala begitu. Kemudian dalam tempoh itulah wahyu datang kepada Rasulullah, dan ada yang hadis yang menyebutkan bahawa ketika mana wahyu tu datang, baginda rasa berat, rasa sampai berpeluh Rasulullah walaupun ketika itu pada musim sejuk. Datang wahyu kan, ni dekat dahinya terpercik peluh. Ini yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ahyanan ya'tini mithla salatil jaras. Jadi maknanya bunyi macam bunyi loceng, dan inilah yang antara yang berlaku kepada Rasulullah ketika mana datangnya wahyu. Baginda rasa tunduk, kemudian bagi mengangkat kepala. Kemudian dan baginda tersenyum. Senyum. Sebab baginda ketika itu telah diperlihatkan dengan Kautsar ni lah. Turunlah ayat inna a'tainakal kautsar. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya aku telah diturunkan satu surah, iaitu dan beliau membaca surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Lalu baginda tanya kepada para sahabat, kamu tahu ke apa benda Kautsar itu? Lalu kata Rasulullah, kata sahabat, kami tak tahu. Kata baginda Rasulullah, Kautsar adalah sebuah telaga, sebuah sungai yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada aku dalam syurga. Syurga ada Kautsar. Padanya terdapat banyak kebaikan, dan umat aku akan mendatanginya pada hari kiamat. Jumlah gelasnya sama seperti bintang di langit. Jumlah maknanya kita pun tak tahu bintang tu jumlahnya berapa, tapi nak cerita banyaknya gelas, banyaknya tempat. Macam mana rupa gelas, jangan kita bayang macam gelas kita kat rumah ni, dan gelas macam mana dia punya tempat ambil air tu macam mana tu tak terbayang lah dalam fikiran kita. Dan kalau terbayang tu benda tu bukan begitu. Semua umat aku akan datang ke telaga berkenaan, dan tapi bukanlah semua kan. Maknanya orang yang beriman yang ni saja. Ada satu dia kata ada seorang hamba, ada seorang yang nak datang lalu diusir dari telaga berkenaan, dari kawasan telaga. Dia suruh halau pergi sana. Kata Rasulullah, dia kata, kenapa dihalau? Kan itu umat aku, kata Rasulullah. Maka dijawab kepada Rasulullah bahawa dia memanglah umat kamu, tetapi perangai dia, perbuatan yang lakukan ketika mana di atas muka bumi ini tidak menggambarkan dia sebagai seorang umat Nabi Muhammad yang sebenar, yang mengikut jejak Rasulullah. Kerana dia tak mengikut jejak Rasulullah, maka dihalau keluar dari kawasan telaga berkenaan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nak cerita tentang bagaimana surah ini menjelaskan tentang akan diberi nanti kepada umat Muhammad ini telaga yang kita namakan telaga, tetapi dari sudut saiznya besar, sangat besar. Cuma saya tak pasti, wallahu a'lam. Ada Nabi menyebutkan hadis yang dekat bawah nanti. Dia punya keluasan dia
daripada Baitul Maqdis sampai ke Yaman. Ada satu riwayat yang lain mengatakan bahawa keluasan dia dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Ke Kaabah. Jadi kalau bayangkan telaga yang besar itu, adakah itu sesuai dinamakan telaga? Yang Rasulullah menyebutkan saiz telaga itu yang begitu besar, adakah saiz itu ukuran yang kat dunia ini ataupun ukuran tu ukuran di akhirat nanti? Kan? Maknanya kalau kita kat dunia ni, kalau dah besar itu bukan telaga, itu pun bukan sungai dah pun. Itu dah panggil laut dah, kan? Dah mungkin paling tidak pun orang panggil tasik. Tapi kalau daripada Palestin ke Kaabah, ke Mekah, ini kalau ada lopak air ataupun air yang begitu, paling tidak pun orang akan panggil dia sebagai tasik, ataupun mungkin lebih daripada itu disebut sebagai laut. Cumanya ukuran itu kalau dilihat di akhirat nanti, mungkinlah itulah ukurannya yang kecil. Wallahu a'lam. Tapi dalam bahasa Arab ataupun dalam hadis Nabi disebut haudun. Haudun ini maknanya telaga. Haud maksudnya telaga. Kalau nahrun, sungai. Nahrun, sungai. Bahrun, laut. Laut. Ini bahasa standard ni lah. Standard. Jadi kalau kita jumpa orang Arab, pergi tempat Arab, saya dulu belajar tempat Arab kan. Dia tengok sungai tu, dia kata laut lah. Kan dia sungai ni pun tak apa-apa jumpa sungai elok macam kita, sungai dia ya Allah kan. Masa saya kat Mesir lah, kalau dekat tempat saya belajar tu, Tontor tu kan, dia punya sungai dia tu memang kotor lah, memang kotor. Jadi bila jumpa tempat yang sungai besar sikit, dia akan kata, bukan kata sungai, dia kata bahrun, laut. Allah alam lah, itu ikut dia lah. Tapi nak ceritanya bagaimana perkataan yang dipilih oleh Rasulullah ialah haudi, adalah kolam, dan penggunaan sekarang ni adalah dengan maksud kolam. Jadi nak cerita perkataan ini tuan-tuan, dia berkembang daripada masa ke masa. Dalam Al-Quran sebagai contoh ada perkataan kereta. Perkataan kereta dalam surah Yusuf. Waja'at sayyarah. Sayyarah ni kereta, datanglah kereta. Ini cerita Nabi Yusuf masuk dalam telaga kan. Bila Nabi Yusuf dimasukkan dalam telaga, lalu orang yang apa nama ni, yang datang jenguk, dia kata ada budak. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan sayyaratun, kereta ataupun qafilah. Kalau dulu kereta sayyaratun orang dulu, mana ada kereta macam sekarang kan. Walaupun perkataan sayyarah digunakan, perkataan sayyarah kereta, tapi kereta yang difahami oleh orang dulu tak sama dengan orang sekarang. Jadi maknanya perkataan itu berkembang daripada satu masa kepada satu semasa yang lain. Okey, sebab turunnya juga dikaitkan dengan As bin Wa'il, Al-As bin Wa'il yang menghina Rasulullah kerana kan kematian dua putera Rasulullah. Allah Muhammad terputus nasab. Terputus nasab. Dia kata, Muhammad mana ada anak lelaki? Mana ada anak lelaki? Dah terputus dah nasab Rasulullah. Dan katanya dia cuba untuk memperkecilkan Rasulullah sebab kematian dua anak lelaki Rasulullah. Yang kedua, yang semua anak lelaki, semua anak Rasulullah dia daripada isteri Khadijah. Jadi nak ceritanya tekanan-tekanan, perangai buruk, caci, penghinaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Ini kata hadis Nabi lah, riwayat Imam Tirmizi. Al-Kautsar nahrun fil jannah. Kautsar adalah sebuah sungai dalam syurga. Hafatahu min zahabin. Dia punya tebingnya daripada emas. Wa majrahu ala durri, dan dia mengalir di atas dasarnya mutiara.
kita dasar batu. Dia dasar dia ataupun yang dalam sungai tu, dalamnya ataupun yang batu-batu di bawahnya bukan batu tapi biji-biji mutiara. Wal yaqut. Yaqut ni saya pun tak tahu nak bagi tahulah macam mana yaqut. Yaqut. Turbatuhu atyabu minal miski. Dia punya tanahnya lebih wangi daripada kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asal, dan airnya lebih manis dari madu. Wa abyadu minal salji, dan lebih putih dari salji. Dari air ais lah, dari salji. Macam mana, itulah gambarannya. Sungai, tepinya daripada emas, tak tahu mana, tak terbayang lah sungai tepi daripada emas. Tapi orang sekarang ni dia guna ChatGPT, ataupun dia guna AI untuk nak buat design lah. Tu wallahu a'lam lah tuan-tuan. Kalau orang muda dia faham lah maksud saya tu. Kan? Maknanya dia guna AI, dia guna apalah sekarang ni. Buat design, dia tak buat sini, dia tulis-tulis je. Nanti orang tu buatkan. Bukan orang tu, maknanya sistem tu yang akan buatkan untuk orang. Tu orang sekarang lah punya teknologi AI ni ataupun artificial intelligence. Jadi itulah gambaran Kautsar ni, telaga Kautsar ni dalam syurga, dan dia punya kehebatannya emas, tebing dia emas, dalamnya mutiara, airnya manis, putih pula daripada salji. Itu dia punya gambarannya lah. Ini misk lah kalau apa namanya, kita pun jarang jumpa dengan misk. Misk ni adalah kijang, kijang. Yang kelenjar kijang yang keluar daripada bawah pusat dia, bawah kat ni, kelenjar ni dia akan keluar. Kelenjar itulah yang dibuat sebenarnya al-misk, ataupun dipanggil dengan apa nama ni, kasturi tu. Kasturi. Payah dah nak cari benda-benda macam gitu kan. Melainkan kalau ada orang bela lah, tu mungkin lah kot. Tapi macam mana dah nak bela satu, nak makan satu, nak keluarkan benda tu satu hal lagi. Wallahu a'lam. Yang mungkin orang buat dalam apa yang ada dalam dijual secara komersial tu, wallahu a'lam, sama ada di tiruan ataupun apa, wallahu a'lam lah. Tapi memang susah nak dapat. Kalau dapat tu memanglah mahal. Kata Rasulullah, u'titul kautsar fa idza huwa nahrun yajri kadza ala wajhil ardi. Dan dia adalah sungai yang mengalir seperti mana bumi. Hafatahu ibabul lu'lu. Tepinya terdapat kemah-kemah yang tersusun dari mutiara. Dan dalam sungainya, laisya mashquqan, tidak dalam sungainya. Kata Rasulullah, aku menapakkan, aku pegang tangan ke apa nama ni, ke tanah dia, dan dia punya dasar dia adalah mutiara, dan baunya sangat wangi. Sangat wangi. Wallahualam, kita tak dapat nak bayangkan macam mana rupanya. Bolehlah kita bayang-bayang dalam fikiran kita macam mana rupa sungai kan. Masing-masing boleh bayang, tapi sebenarnya pun wallahualam. Maknanya kalaulah kita bayangkan, maka itu adalah bayangan kita dan kita tidak percaya. Itu adalah sebenarnya, itu adalah khayalan kita sahaja. Namun untuk kita nak menggambarkan kehebatan, Allah hebatnya kan, sungai daripada emas, tepi dia daripada emas, bawah cukup hebat. Itu kita nak tunjukkan bahawa hebatnya pemberian Allah Ta'ala dan kerdilnya kita manusia ini. Okay, itu okey lah. Tapi untuk kita percaya khayalan kita dan diterjemahkan dalam bentuk kita buat lukisan, kita buat art, kita buat gambar, itu salah. Itu salah. Sebab itu tak betul. Itu tak betul. Yang ada dalam minda kita khayal-khayalan kita, dan kita tak mempercayainya, melainkan untuk kita meyakini bahawa janji-janji Allah Ta'ala itu benar dan akan ada
dan akan ada apa nama ni, benda itu nanti di akhirat nanti insya-Allah. Kemudian sifat Telaga Kautsar disebutkan dalam hadis inna li haudan. Kata dalam hadis yang lain disebut haud, dalam hadis yang lain disebut nahrun, disebut sebagai sungai, yang ni disebut haud. Arduhu kama baina Ailah ilal Ka'bah. Dia punya luasnya di antara Ailah Baitul Maqdis dan Kaabah. Jadi maknanya Baitul Maqdis yang dekat Palestin itu dengan Kaabah, itulah dia punya jarak keluasannya. Luas sungguhlah. Awwalu man yaridu alayya fuqara'u ummati. Orang yang mula datang berjumpa aku di telaga dan aku menunggunya ialah mereka yang terdiri dari orang miskin ataupun orang susah, orang fakir di kalangan umatku. Faman ahabba an yaridahu alayya ghadan falyakfuf lisanahu wa yadahu illa mimma yanbaghi. Orang yang siapa yang suka nak datang kepada aku hendaklah sentiasa menjaga lidahnya dan menjaga tangannya dari perkara yang tidak sepatutnya. Dari perkara dia menjaga lidah, menjaga tangan, menjaga perbuatan, melainkan apa-apa yang perlu dia cakap. Dia cakap yang dia tak maknanya katakan dia tak cakap bukan-bukan lah. Dia tak cakap yang bukan-bukan. Dia tak cakap benda-benda yang tak baik dan tak elok. Apatah lagi nak mengumpat orang apa dia takkan sebut perkara-perkara yang berkenaan dan orang ni berpotensi nanti untuk bersama dengan Rasulullah di dalam syurga dan akan datang ke Telaga Kautsar. Selain daripada itu juga ialah orang yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Orang yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Tadi ada disebutkan dalam sebabun nuzul kepada surah ini kerana disebutkan tadi bagaimana ada orang yang diusir keluar daripada persekitaran Telaga Kautsar ni. Rasulullah sebut, itu pasal apa tu? Itu umat aku tu. Kata Rasulullah, kata malaikat lah kot, wallahualam, tapi disebutkan kepada Rasulullah bahawa itu bukan, memanglah itu umatmu, tetapi mungkin dia tidak kompeten, mungkin dia tidak bagus, mungkin dia orang yang tak baik, yang kamu tak tahu apa yang berlaku selepas daripada ni, kan? Maka tak apalah, Rasulullah kata kalau itu jawapannya tak apalah, itulah dia punya fahaman daripada hadis ini, kefahaman daripada ayat ini. Tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila kita membaca inna a'tayna kal kautsar, kautsar ini dengan dua maksud. Satu, Telaga Kautsar yang kita telah bincangkan tadi. Yang kedua ialah Kautsar ini daripada perkataan katsara bermakna banyak. Maklumat yang banyak, harta yang banyak, pemberian yang banyak, itu adalah Kautsar, pemberian yang banyak. Jadi pemberian daripada Allah Ta'ala ini kita namakan sebagai nikmat, sebagai kurniaan Allah Ta'ala yang banyak diberikan kepada manusia. Cumanya pemberian ini mungkin tidak sama antara individu kepada individu. Kan? Ada orang yang pandai tapi tak pandai masak, ada orang yang pandai masak tapi belajar tak pandai. Ada orang yang rezeki dia murah, banyak duitnya, ada orang yang sangat miskin, ada orang yang kaya, ada orang yang susah, macam-macam bentuk pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Namun di atas pemberian ini, termasuklah saya sendirilah yang bercakap ni, sama ada suka lupa, ataupun buat lupa, ataupun terlupa. Satu sengaja, satu tak sengaja. Ataupun dia buat lupa. Kan? Masuk dalam sengaja lah. Bila Allah Ta'ala berikan pelbagai nikmat, maka itulah reaksi daripada kita manusia. Jadi ini yang perlu difahami sebab semua
pemberian Tuhan ini adalah daripada Allah, bukan sepenuhnya dari usaha manusia. Bukan dari usaha manusia. Kerana tak ada manusia yang nak miskin, tak ada manusia yang nak susah. Semua manusia kalau boleh nak kaya kan. Kalau boleh nak banyak duit. Kalau boleh nak hebat. Kalau boleh nak sehat. Tapi realitinya dalam hidup kita ni ada mungkin satu, mungkin banyak yang kita tak dapat. Yang kita rasa kita tak dapat. Kita nak kaya, kita tak dapat kaya. Kita nampak orang kereta mewah sampai 500,000, sejuta kereta, kita pun teringin juga. Tak semua kita dapat. Kan? Kita nak sihat, dia berikan sakit. Jadi kat dunia ni, tak semua nikmat yang diinginkan oleh manusia dapat. So siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Yang dapat tu adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhanlah yang bagi. Kan? Kalau ikutkan kita, kan, ikutkan keinginan manusia, apa yang manusia ingin semua dapat, saya tak adalah orang miskin. Tak adalah orang yang fakir. Tak adalah orang yang gelandangan. Tapi realitinya ada orang yang kaya, yang miskin, yang gelandangan, yang begitu, yang begini. Tanda bahawa itu adalah aturan dari Allah SWT kepada kita manusia supaya kita jadi baik. Ini adalah hakikat pemberian dari Allah Ta'ala. Bukanlah semestinya dengan usaha saya lah ni pandailah, kan, itu bukanlah caranya dalam kita menerima segala nikmat dari Allah SWT. Ini yang disebut sebagai syukur. Disebut sebagai syukur. Inna a'tainakal kautsar ni syukur. Syukur ni adalah suatu pemberian. Kita menghargai dan juga kita menerima segala kurniaan Tuhan itu dengan maksud itu adalah pemberian dari Tuhan. Ini syukur. Lalu orang selalu sebut syukur ni kita menggunakan nikmat pada tempatnya, betul lah, kan, tak nafikan. Tapi lebih dalam lagi daripada itu, apabila disebut syukur ni ialah kita mengakui segala nikmat itu dari Allah Ta'ala, itu adalah syukur. Maka bila kita menerima segala pemberian itu datang dari Allah Ta'ala, bukan dari kepandaian kita, kehebatan kita, dan bukan dari kebijaksanaan kita, maka tiadalah bagi orang yang bersyukur ini sikap takbur, sombong, ujub. Ujub ni dia rasa belagak. Apa beza takbur dengan ujub ni? Takabur ataupun takbur. Orang Melayu takbur, dalam bahasa Arab takabur, dia membesarkan diri. Takbur ni ataupun takabur ni dalam bahasa Arab ialah sombong yang dizahirkan. Maksudnya dia sebut, aku ni kaya, sembang dengan bahasa lain orang sekarang sebutlah sembang gajah terbang lah. Kalau sembang ni habis dunia ni bawah tapak tangan dia je kalau ikutkan sembang dia lah, kan. Macam-macam ni dibuat kalau ikutkan sembang dia, kita wish bagus dia ni sembang, tapi hampai apa pun tak jadi, kan. Cakap dia sembang, kan, janji je lebih, apa pun tak ada. Ini orang yang sombong, orang yang kita malas nak sembang orang macam ni, kan. Kita layan je lah, kan, layan je. Kalau kita pun ni, dia lagi. Dan ini orang yang sombong. Orang yang sombong ni tak bersyukur. Orang yang sombong yang tak bersyukur. Jadi orang yang sombong ialah dia payah semayang, payah doa. Nak doa apa dia dapat semua. Nak doa apa dia kata. Kan? Sebab tu diberikan sakit oleh Tuhan supaya sedar, lemah. Diberikan sakit sikit oleh Allah Ta'ala supaya rasa tak sihat. Supaya masuklah hospital 2-3 hari supaya lemah. Ni walaupun masuk hospital 2-3 hari, sembangnya, kan. Tadi gajah terbang, ni lembu pun terbang. Kan tuan-tuan. Jadi nak cerita ini perangai manusia yang sombong, yang Allah Ta'ala sebut, kami telah memberikan kepada kamu. Kepada siapa ni? Kepada kamu. Kepada siapa? Kepada kita lah. Ujub tu sombong yang disembunyikan. Jadi bila disebutkan inna a'tainaka, kami telah memberikan kepada sombong kamu, yang dizahirkan.
Ya puan, apa dia? Okey. Jadi bila disebutkan dalam ayat ini, kami telah memberikan kepada kamu. Walaupun surah ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, tapi kita anggap surah ini diturunkan untuk kita juga. Kita anggap surah ini ditujukan kepada kita. Jangan kita anggap surah ni hanya untuk Nabi Muhammadnya, kami telah memberikan kepada kamu Telaga Kausar kepada Nabi kita Muhammad. Yalah, itu betul lah. Kita nafikan itulah konteks Nabi kita. So, apa kaitan surah ni dengan kita? Allah Ta'ala telah sebut kepada dalam bila kita baca surah ni, kita nak tadabbur surah ni kan. Allah Ta'ala sebut, Inna a'tainaka, kami telah memberikan kepada kamu, wahai Muhammad. Spesifik lagi, kita anggap kita berada di tempat Nabi kita. Kami telah memberikan kepada kamu, wahai Faisal. Kami telah memberikan kamu, wahai Ainun. Kami telah memberikan kamu kepada wahai Kalsum. Kami telah memberikan kamu, wahai Puan Zainab. Kan? Jadi ini kita anggap bahawa surah ni direct kepada kita. Bila direct kepada kita, kami telah memberikan kepada kamu, kepada siapa? Kepada kita lah. Siapa, apa benda nikmat? Oh, banyaklah nikmat. Kan? Kita ada, mungkin kita diberikan rezeki, ada duit sikit, ada rumah. Ramai orang tak ada rezeki, tak ada rumah, tak ada makan, tak ada ni. Kita diberikan kesihatan, diberikan pekerjaan, ada mendapat suami, ada mendapat anak, ada mendapat isteri, ada boleh berjalan-jalan, boleh gitu, boleh gini. Alhamdulillah, kami telah memberikan kepada kamu nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat ini Allah Ta'ala sebut, kami memberikan kepada kamu. Dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan manusia tidak memberi bekas. Memberi bekas ni maksudnya perbuatan manusia ni dia tak ada apa-apa kesan. Perbuatan manusia. Yang memberi kekasan itu ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan. Macam kita dengan pasang lampu lah kan. Pasang lampu, ada lampu tu kita tekan switch. Tekan switch tu tak jadi pasang lampu ni. Melainkan kalau tak ada elektrik. Kan? Kita memang dituntut untuk pergi buat wiring, buat pasang lampu tu, kita tekanlah dia punya button dia, on. Tapi kalaulah on tu kita buat, elektrik tak ada, itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Itu contohlah nak cerita bagaimana perbuatan manusia ni, kalau tak ada dengan kuasa Allah Ta'ala pun tak jadi, mesti dengan kuasa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ada dua perkara kat sini. Satu yang disebut sebagai takbur. Orang yang takabur ni dia tidak mendapat, dia tak bersyukur kerana dia sombong. Sombong, apa beza takabur? Takabur membesar diri. Ujub pun membesar diri juga. Sombong juga. Tapi ujub ni dia tak cakap. Takabur ni dia cakap. Kan? Cakap aku ni, ini kalau aku tak ada, tak jadi masjid ni. Kan? Kalau aku tak ada spark ni, tak ada. Ini aku punya idea lah ni. Dia katakan. Ini kuliah-kuliah ni kalau tak ada saya menguruskan tak jadi ni. Sembang dia. Yalah, memanglah kita tahu dia menguruskan, memanglah kita tahu dia yang buat banyak sumbangan untuk masjid. Kita tahulah dia buat itu dan ini, kan. Memang dah dia tu pandai, memanglah dia tu banyak duit, tapi pandai banyak duit, kemampuan untuk mengurus tu siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi, kan. Jadi ini orang yang sombong. Orang yang sombong ni bukan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ialah orang yang mengakui nikmat daripada Allah Ta'ala. Orang yang ujub pun sama, dia tak cakap tapi lagak dia ni. Lagak dia. Dia punya style dia. Ini ujub, dia rasa sombong. Ini pun berlaku juga. Kan? Dan yang ketiga ialah orang yang tak ada bersyukur ni ialah orang yang dengki. Orang yang dengki. Kenapa orang yang dengki? Kerana dengki ni, tuan perempuan yang dirahmati Allah, dia tak puas hati nikmat sampai untuk orang lain. Kenapa dia tak dapat? Kenapa dia tak dapat itu, dia tak dapat ini? Kenapa dia tak dapat? Kenapa orang lain dapat? Kan? Kenapa orang tu lebih daripada dia? Kenapa dan kenapa? Bila kenapa dan kenapa, ini bererti bahawa
dia rasa macam tak puas hati je. Nikmat dan kurniaan diberikan kepada orang lain. Sepatutnya dia dapat, apatah lagi kalau dia berusaha untuk nak menghilangkan, menjatuhkan orang lain. Ini memang sangat, apa kita kata, sangat teruklah dia punya dengkinya, dan itu berarti dia tak bersyukur di atas kurniaan yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia tak puas hati di atas segala nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ini tak betul. Ini sikap yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur ni, apalah, alhamdulillah aku dapat. Orang yang dapat lebih tu rezeki dia. Itu rezeki dia. Nak buat macam mana? Kan? Ada orang kerja swasta marah kepada orang kerja kerajaan. Nak buat macam mana? Kan? Ada orang kerja kerajaan, dia cakap, gaji orang kerja kerajaan ni macam tu lah. Kerja swasta jadi CEO, gaji sebulan 120,000 sebulan. Kerja kerajaan mana sampai 120,000 sebulan? Kan? Kerja swasta boleh sampai 120,000 sebulan. Uish, dia kata hebat kerja swasta. Dia tak puas hati orang kerja swasta. Kan? Jadi apa nak buat pula, macam mana? Kita syukurlah di atas pemberian kita masing-masing. Kan? Bila bersyukur di atas pemberian masing-masing, alhamdulillah kita akan bagi syukur. Dan inilah sikap yang perlu ada dalam orang Islam, iaitu sikap apa? Syukur di atas segala pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah selepas itu bila disebutkan syukur ini, Allah Ta'ala akan gandakan. La azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Kan? Kemudian barulah dia menggunakan segala nikmat pada tempat yang betul. Kan? Dia amanah, dia tak khianat. Itu barulah datangnya begitu. Kan? Sebab apa? Sebab dia meyakini bahawa nikmat ini datang daripada Tuhan, itu adalah amanah yang dipegang dan tak seharusnya dia bersifat khianat. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah kita ada sesi kedua nanti dalam pada minggu depan. Kalau rezeki, insyaAllah untuk kita bicarakan bahagian yang kedua dari surah Al-Kawthar, insyaAllah. Ada apa-apa kalau nak nak dibincangkan pada pagi ini, silakan kalau ada. Okey, baik. Ustaz dah buka beberapa soalan ataupun kemusykilan untuk dikongsikan ataupun bertanya. Silakan. Rasanya semua dah jelas Ustaz ya. Tak ada. Alhamdulillah. Dah dapat dah tu kan Ustaz kan? Apa yang disampaikan. Rasanya setakat ini saja Ustaz. Kita ada sambungan lagi Ustaz kan? Seterusnya insyaAllah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan mengkongsi ilmu ini melalui tadabbur surah Al-Kawthar, itu surah yang ke-108 ini. Yang walaupun hanya pendek je surah ini, 3 ayat je, tapi sebenarnya banyak yang kita boleh dapat dari tadabbur surah ini ya. Yang mengenai bersyukur akan nikmat pemberian Allah SWT. Dan kita ni janganlah hanya fokus menghitung nikmat yang hilang tu, tapi bersyukurlah atas nikmat yang tak terhitung yang sudah kita dapat, yang sekarang ini pun, dan yang akan diberikan oleh Allah SWT. Dan begitulah antara isi kandungan Al-Kawthar ini yang disampaikan melalui kalam Allah SWT. Dan InsyaAllah kita akan di lain kesempatan kita akan ada lagi sambungan seterusnya, dan jangan lepaskan peluang ini untuk kita mendengar sama-sama bertadabbur ayat suci Al-Quran ini. Dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya dan manfaat buat kita semua bagi mengambil pengajaran dan ibrah darinya. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi semua InsyaAllah. Terima kasih semua atas kesediaan duduk bersama-sama. Jumpa lagi pukul 8 InsyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima wabarakatuh. kasih. Bersama. Ustaz. Ya. Terima kasih. Sama.